Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, petang ini insya-Allah surah Hamim yang ketiga, surah Hamim Asyura, surah yang ke-42, surah yang ke-42, muka surat 483, juzuk yang ke-5. insya-Allah semoga kita diberi taufik untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. Surah Hamim yang ketiga daripada 7 surah Hamim. Tajuk yang diperbahaskan oleh surah Asyura ialah menjawab kesamaran yang kedua. Menjawab kesamaran yang kedua. Saya ulang kembali, kesamaran yang pertama ialah daripada dakwa surah Hamim yang pertama, surah Ghafir. Dakwa surah ialah huraian kepada iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu sahaja wahai Allah kami minta pertolongan dan bantuan. Kalau kami meminta kepada selain daripada kamu wahai Allah bantuan dan pertolongan atas perkara-perkara luar asbab, itulah yang dikatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kesamaran bila pergi kepada masyarakat ayat-ayat ini, dalam kesamaran yang pertama dalam surah yang kita belajar sebelum ini, iaitu surah Fussilat atau surah Hamim Sejadah, maka mereka beranggapan bila mereka menyeru juga kepada selain Allah, mereka ada hajat, mereka ada masalah, minta dengan Allah tak menjadi, minta dengan selain Allah menjadi. Itu timbul kesamaran mereka. Mereka berhujah kebenaran kerana mereka minta bantuan dan pertolongan kepada selain Allah menjadi. Itulah merupakan kebenaran dan ini merupakan Allah redha. Mereka katakan pasal keizinan untuk berjaya, maknanya masalah diselesaikan, berjaya untuk hajat disempurnakan, mesti atas dasar keizinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jawab kesamaran mereka itu benar. Memang Allah izinkan setiap hajat yang disempurnakan, masalah yang diselesaikan memang benar daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetapi keizinan yang Allah berikan untuk golongan yang menyeru kepada selain Allah, maka keizinan tersebut merupakan keizinan dengan kemurkaan Allah. Memang Allah telah takdirkan untuk menghukum golongan yang menyeru kepada selain Allah, selain daripada Allah ini ke lembah neraka jahanam, maka Allah izinkan dengan cara mereka membenarkan, menyempurnakan hajat mereka, menyelesaikan masalah mereka walaupun mereka seru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab dalam surah sebelum ini yang membisik pada mereka ialah daripada syaitan. Itu punca asalnya bisikan mereka itu yang bisikan syaitan. Mereka percaya kepada bisikan syaitan walaupun dalam ayat-ayat Allah dah jelas tak boleh menyeru, maka mereka lebih mempercayai daripada bisikan-bisikan syaitan daripada
tulisan-tulisan dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka amalan mereka, kepercayaan mereka dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai surah yang kedua. Hari ini surah Hamim yang ketiga, kesamaran lain lagi. Kesamaran pula mereka mengatakan, siapa mengatakan? Golongan-golongan yang mendengar dakwa surah Ghafir, iaitu tidak boleh menyeru kepada selain Allah, huraian kepada iyyaka nasta'in, maka mereka mengatakan, walaupun dalam kitab-kitab Al-Quran mengatakan tak boleh menyeru kepada selain Allah, mereka juga berhujah dalam kitab-kitab kita juga boleh. Maknanya kita ada laporan, tulisan daripada kitab yang kita rujuk, kitab yang kita belajar, dibolehkan menyeru kepada selain daripada Allah. Kita juga ada dalam dalil dan bukti kerana kitab-kitab kita yang ditulis juga oleh ulama-ulama mengatakan boleh berbuat sedemikian. Ini kesamaran dia. Allah kata iyyaka wa iyyaka nasta'in. Tapi dia kata kami seru kepada selain pun bukan sebarang-sebarang seru. Kami ada hujah dan bukti. Sebab itu kami beramal dengan perkara-perkara ini. Maka Allah jawab. Allah jawab kesamaran mereka atas dasar mereka berkeyakinan daripada kitab-kitab karangan manusia yang mereka amalkan, yang mereka rujuk, boleh beramal semacam itu. Allah jawab persoalan mereka dalam ayat yang ke-13 dalam surah Ashura, yakni dakwa surah dia ayat 13 dan juga ayat 7 bersama. Kita baca ayat 13 lah. Ayat 13 merupakan dakwa lebih detail sikit. Dakwa Syura, Allah jawab, walaupun kamu ada dalil dan bukti dalam kitab-kitab kamu, dalam kitab kami, Allah kata tetap syara'a lakum minad-din. Kami yang memiliki syariat, kami yang menurunkan syariat dalam kitab kami, yakni kitab Al-Quran. Allah jawab, kamu mengatakan kamu ada dalil dan bukti untuk akidah kamu, untuk kepercayaan kamu. Kamu juga ada dalil dan bukti untuk kamu beramal. Maka kenapa berdasar kitab-kitab kamu? Maka bila kitab-kitab kamu tadi bercanggah dengan Al-Quran, maka kitab kamu tadi terpaksa kamu jangan pakai dia. Dalam erti kata yang lain, perkara ini ada kaitan dengan akidah dan juga dalam amalan. Dua perkara tadi, akidah, kepercayaan dan juga amalan. Yang ini dalam amalan tadi mereka beramal dengan benda-benda yang tidak ada dalil dan bukti. Kalau mereka mengatakan mereka juga ada hadis mereka tak pernah tanya pun, adakah hadis mereka itu hadis yang sahih ataupun tidak sahih, ataupun hadis palsu. Mereka tak pernah belajar pun. Mereka semata-mata mendengar daripada kitab mereka, dipetik, oh ini ada hadis, mereka terus pun percaya dengan hadis tersebut dan boleh beramal dengan perkara-perkara. Ini punca dia. Maka seolah-olah sekarang ini mereka tanpa usul periksa, mereka beramal dengan perkara-perkara itu. Yakni mereka jahil dalam ilmu mereka. Ilmu mereka sekadar ilmu yang mereka tidak ada usul periksa. Sedangkan dalam Al-Quran, setiap ilmu itu mestilah berdasarkan dalil dan bukti. Itu sepatutnya ilmu agama, perkara-perkara agama mesti untuk berakidah dia, tauhid dia dan juga beramal dia. Tak kisahlah sama ada hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan manusia, mesti ada dalil dan bukti baru dikatakan agama. Sebagai contoh atas perkara-perkara dunia, kita ambil contoh apa perkara dunia? Ambil contoh ubat-ubat. Ubat-ubat ada ubat banyak jenis. Contoh ubat jenis penyakit A. Satu ubat penyakit A yang confirm ada Kementerian Kesihatan, maknanya Kementerian Kesihatan dah cek ubat tu. Ada dia penyelidikan dia, ada dia ujian dia, barulah dibawa kepada kerajaan dan diendoskan oleh Kementerian Kesihatan. Disahkan ubat ini boleh menjadi ubat untuk sekian-sekian penyakit. Itu dalil. Kenapa? Ada cop daripada Kementerian Kesihatan. Di satu pihak yang lain juga, mereka juga ada jual ubat-ubat untuk penyakit yang sama. Penyakit bahkan
Diwar-warkan ubat mereka tadi boleh berganda-ganda menyembuh penyakit, lebih power lagi daripada yang ada cop Kementerian Kesihatan tadi. Mereka buat dalil fadilah apa tu? Faedah-faedah palsu, makan ubat dia, nak mati boleh sembuh balik. Sakit 10 tahun pun boleh tu sembuh dalam masa 5 minit, boleh sembuh. Orang yang buta boleh celik semula. Apa tu? Fadilah palsu daripada rekaan penjual-penjual ubat tadi. Itu perkara dunia. Ada 2 jenis ubat. Satu ubat yang dicop oleh Kementerian Kesihatan, satu ubat lagi yang entah daripada mana, yang diwar-warkan oleh penjual-penjual ubat. Orang yang tanpa usul periksa, orang yang jahil dalam kehidupan dunia, mereka ambillah ubat tadi pasal terpedaya dengan fadilat-fadilat palsu daripada penjual-penjual ubat tiruan tadi, tanpa kaji apa kesan selepasnya. Pasal apa? Pasal mereka jahil, mereka sombong tadi. Begitu juga dengan perkara-perkara agama. Perkara agama jangan main-main. Pasal perkara-perkara dunia, walau makan ubat yang palsu tadi pun, ada penyakit-penyakit kesan dia, tidak apa sekat dunia sementara saja. Tapi kalau perkara-perkara agama, mereka mengambil amalan-amalan palsu, mereka mengambil akidah palsu daripada kitab-kitab karangan manusia tadi. Kalau terpedaya, kalau benda tadi palsu, maka mereka guna juga. Maka bila mati pergi menemui Allah, amat-amat malang sekali. Perkara akhirat jangan main-main, bukan semacam dunia. Mereka sanggup mengorbankan kehidupan akhirat mereka yang duduk selama-lamanya dengan cara beramal dengan ajaran-ajaran palsu, tapi mereka rasakan benar perkara-perkara tadi. Ini surah yang nak dijawab oleh surah Asyura. Jadi bila kita belajar surah-surah semacam ini, kita nampak apa kesan dia. Maka rupa-rupanya syara'alakum minad-din, syariat untuk kamu berakidah, syariat untuk kamu beramal yang Allah milik dan Allah turunkan dalam bidang agamanya untuk kamu. Ma wasabihi Nuhan. Perkara-perkara syariat inilah yang diturunkan kepada nabi-nabi dahulu, Nabi Nuh, wallazi auhayna ilaika, sebagaimana kami turunkan dalam Al-Quran, wahai Muhammad, wa ma wasaina bihi Ibrahim, sebagaimana yang kami turunkan kepada Nabi Ibrahim. Kita dalil bukti tersebut, wa Musa wa Isa. Begitulah seterusnya. Maknanya nak cerita di sininya, dalil dan bukti sama ada perkara-perkara akidah ataupun perkara-perkara amalan, rupa-rupanya ada dalam kitab masing-masing untuk kita umat akhir zaman. Syara'alakum, syariat tersebut untuk kamu tersebut dah ada dalam Quran. Kenapa kamu tak belajar syariat tersebut? Kamu sanggup ambil perkara-perkara dalam kitab-kitab yang lain yang entah daripada mana karangan manusia, mana yang terdedah kepada kesilapan. Ada orang tanya, adakah semua kitab-kitab muktabar pun tak boleh guna? Dia tak ada masalah apa yang tu, tetapi keutamaan kitab Al-Quran, kitab hadis. Yang kedua, kitab-kitab karangan manusia tadi ialah nak menguraikan Al-Quran, nak menguraikan hadis. Bila kita dah belajar Al-Quran dengan ahli tafsir muktabar, belajar hadis dengan yang muktabar juga, kita belajar kitab-kitab yang lain, dah faham dah Quran, dah faham hadis. Kitab-kitab yang lain kalau bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis, kita dah tahu dah, oh ini palsu, ini tak betul, tidak ada dalam Al-Quran semakin. Itu pentingnya kita mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Maka an aqimuddin, dan pegang betul-betul dalam akidah untuk hati kamu, pegang betul-betul untuk amalan hubungan dengan Allah, pegang betul-betul untuk akhlak kamu dengan kawan kamu. Ada 3 perkara tadi. Agama 3 tu ya. Itulah perkara agama. Maka itulah syariat milik Allah. Maka jangan, kalau kamu rasa kamu juga dalil bukti, cek dalil dan bukti kamu tadi adakah betul ataupun tak betul. Ini dia tema surah Asyura. Jelas Maka keselamatan masyarakat ialah masyarakat sering beramal dan kerana mereka merasakan mereka juga ada dalil dan bukti dalam kitab-kitab mereka, dalam ulama-ulama mereka. Allah kata, rujuk kitab aku dulu, rujuk Nabi aku dulu. Kalau sama dengan kitab Quran, kalau sama dengan Nabi aku, okey, proceed. Tapi kalau bercanggah, berbeza, tinggalkan. Ini dakwah surah Asyura.
Okey, baru tengok baru boleh kita baca, dah nampak dah dia punya tema dia punya dakwah dia, baru kita senang kita baca, kita akan kaitkan dengan dakwah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ini merupakan huruf muqatta'ah. Ada juga pandangan daripada ahli tafsir, huruf-huruf muqatta'ah daripada huruf yang tidak ada makna. Jadi bila Allah jadikan dia sebagai betul ayat, dia menjadi makna, dia menjadi mukjizat yang menjadi keheranan bagi orang Arab. Dengan huruf satu-satu muqatta'ah, maka dia menjadikan ayat, menjadikan yang tak boleh tiru oleh mereka. Itulah daya penarik untuk belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Kadzalika, dan demikianlah. Dan demikianlah sebagaimana kami cantumkan ayat huruf-huruf Arab tadi menjadi ayat-ayat, menjadi mukjizat Al-Quran. Yuhi, dia mewahyukan. Siapa dia? Allah mewahyukan Al-Quran. Dalam Al-Quran tersebut ada syariat tadi. Ada cara-cara bagaimana nak berdoa dengan Allah saja. Ada cara-cara bagaimana beramal sebagaimana yang Allah tunjuk dalam syariat dia saja. Demikianlah Allah wahyukan perkara-perkara ini ilaika, kepada kamu wahai Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, dan orang-orang nabi-nabi sebelum kami pun kami wahyu juga. Dan perkara-perkara rukun iman ni sama saja. Perkara-perkara rukun iman semua sekali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu wahai Muhammad, nabi-nabi dahulu pun sama juga, dan kepada umat masing-masing pun sama juga. Ini perkara-perkara tauhid, perkara-perkara amalan berbeza-beza mengikut nabi, mengikut masa masing-masing. Maka Allah berkenal diri dia lah. Siapa dia ni yang hebat menurunkan Al-Quran ini? Dialah, iaitu yang pertama dialah Al-Aziz. Dialah yang maha perkasa. Kalau dia turunkan Al-Quran, turunkan wahyu, tapi orang tak nak beramal dengan dia, beramal dengan kitab-kitab lain, maka dia akan hukum nyaya saja. Kamu tak boleh lawan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa sama juga Allah kata, aku juga wahai hamba, aku juga Al-Hakim, aku juga maha bijaksana. Kalau kamu betul-betul yakin kitab aku, kamu faham kitab aku, kamu beramal sebagaimana yang aku suruh, maka aku akan bagi kamu syurga nanti. Pasal apa? Pasal kamu telah bersusah berjuang untuk mempelajari kitab-kitab aku, menumpukan ketaatan kepada aku. Itu dua sifat Allah, iaitu sifat Al-Aziz dan sifat Al-Hakim. Ayat yang keempat pun dakwah pun dia punya huraian kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memperkenalkan diri dia dan kudrat dia dan pemilikan dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dimiliki oleh Allah lah. Allah yang Al-Aziz tadi, Allah yang Al-Hakim tadi, dimiliki dia segala di langit dan segala di bumi. Jadi kerana segala di langit segala bumi ini milik aku, hak milik aku, wahai makhluk, aku semua milik. Gunung, ganang, bumi, langit, aku milik. Maka aku turunkan Quran untuk kamu semua. Di samping aku turun benda-benda tadi, aku nak uji kamu wahai manusia. Aku turun Al-Quran, sama ada kamu ikut tak ikut kitab aku tadi. Kudrat aku milik aku semua ni. Wahwal aliyul azim, sifat yang kedua dia. Dan dialah juga maha tinggi, yang tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain, dan juga maha agung. Sebab tu kita kena mengagungkan dia, tidak ada sepertinya. Dua dah. Jadi bila Allah cerita dua perkara ni, ayat pertama, ayat kedua, tentang kehebatan dia, tentang kudrat dia, tidak ada selain daripada dia yang seumpama ini, ada kudrat macam ini, ada hebat yang semacam ini. Maka Allah buat ayat yang kelima, ayat teguran. Ayat dipanggil ayat zajrun. Allah menegur semua pembaca-pembaca Al-Quran. Takadus samawat, hampir langit, hampir as-samawatu, hampir langit, yatafattarna, hampir langit pecah, min fawqihinna, dari sebelah atasnya. Ayat ini 3 tafsir. Lepas tu kita kena, bila kita mengaji Maulana Hadi ini, dia rujukkan berpuluh-puluh buku tafsir, dia buat kesimpulan. Mana Pak ni ada 3 tafsir. 3 tafsir. Takadus samawat, maka langit itu hampir pecah atas. Kenapa? Tafsir yang pertama, agungnya,
besarnya, al-alimnya, al-ghafurnya, sifat-sifat Allah Maha Agung, maka amat ditakuti oleh segala makhluk langit. Hampir pecah langit. Hebatnya Allah, kudratnya Allah, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja makhluk yang kerdil ini saja tak rasa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah-surah lain Allah suruh kita mengagungkan dia, mengagungkan rumah-rumah dia, mengagungkan syiar dia. Tapi kita tak nampak ni. Kalau kita faham dah ni, kalau langit pernah pecah atas keagungan Allah, kita sepatutnya mengagungkan Allah lah sekurang-kurangnya. Mana-mana syiar Allah, rumah Allah, hukum Allah, kita kena mengagungkan dia lah, memperbesarkan hukum dia, menghormati, menaati segala syiar, segala rumah-rumah Allah ini. Seumpama masjid surau kita ini, kena hormat dia. Jangan bercakap perkataan-perkataan lucah, jangan buat kotor, jaga dia, rajin infak, hias dia. Itu mengagungkan syiar. Pertama, itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, langit hampir pecah, ialah ramainya malaikat. Ramainya malaikat hingga tidak ada ruang langsung malaikat untuk sujud di atas langit. 7 lapis langit itu semua dipenuhi dengan malaikat. Masya Allah. Hebatnya malaikat yang tak terkira bilangan dia, beratnya dia, langit hampir pecah menampung ramainya malaikat. Tapi dia orang tanya, kenapa bila sebesar-besar langit, kenapa bila malam Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi? Muat. Ada kata macam tu. Itulah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu difikir dengan akal kita. Cuma macam ustaz ni baca tafsir apa ni. Dia kata malam Lailatul Qadar itu nak sempit. Kenapa sempit? Dia buat tafsir pertama tadi. Tafsir yang pertama dipenuhi oleh malaikat. Kalau itu ayat ni, dua tafsir. Kenapa langit pecah? Tafsir yang ketiga, kenapa langit hampir pecah? Ialah apabila manusia melakukan kesyirikan atas muka bumi ini. Manusia degil atas muka bumi ini. Manusia beramal tak sama dengan apa yang Allah arahkan. Manusia beramal tak sama dengan apa yang Nabi tunjukkan. Maka ketika itu masyarakat langit, makhluk langit nak marahnya dengan kita atas dunia ini, hampir pecah langit kerana marah, teramat-amat marah. Tengok, kita tak nampak. Bila kita buat dosa syirik, buat dosa-dosa lain, kita tak nampak kesalahan, tak nampak Allah marah. Sebenarnya Allah melaknat, malaikat melaknat, orang beriman laknat, segala makhluk-makhluk akan laknat manusia bila manusia melakukan kejahatan tersebut. Sebab tu dalam ayat yang lain, bila Allah bangkitkan kita di hari akhirat, masuk neraka, manusia menyesal atas perbuatannya, marahnya kepada diri sendiri, manusia gigit makan tangan dia, maka Allah jawab, kamu atas dunia dahulu, kamu membuat kesalahan tak taat dengan aku, kamu buat amal mensyirikkan aku. Ketika itu, sekarang kamu marah dengan diri kamu sendiri. Sekarang ini, wahai hamba, begitu juga dahulu aku marah dengan kamu ketika kamu melakukan kesyirikan atas dunia. Lebih marah lagi daripada kamu marah dengan diri kamu sendiri di neraka nanti. Ini menyesal atas kelakuan kamu atas dunia dahulu. Tapi atas dunia kamu tak tahu, tak takut. Kamu tak tahu, ada saksi semua. Pasal apa? Pasal kamu tak sebati dengan aku, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak sebati dengan adanya hari akhirat, tak sebati dengan kamu akan dihisap segala perangai-perangai kelakuan kamu. Maka 3 tafsir semua boleh pakai tersebut. Maka di atas langit tersebut yang berpecah tersebut, maka siapa dia ada? Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat-malaikat yang hampir ramai semua, hampir setiap 4 jari langit tadi dipenuhi dengan malaikat yang sujud. Tugas malaikat setiap saat yusabbihuna, bertasbih, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, tak berhenti-henti. Kita nak bertasbih 100 kali untuk zikir pagi, 100 kali untuk zikir petang yang sunat, zikir muqayyad pun rasa malas sangat. Itu cuma 100 pagi, 100 petang. Itu pun kita rasa malas nak ucap subhanallah wa bihamdihi. Sedangkan malaikat tak pernah miss, tak pernah berhenti daripada wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih untuk menyucikan Allah daripada ada makhluk-makhluk lain yang nak bergantung selain pada dia. Tapi kita tak kisah pun, mulut subhanallah, tapi dalam perkara lain minta juga kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut sebut lain, buat perkara lain, pasal tak faham, tak masuk, tak sebati dengan bagaimana untuk bertasbih, untuk menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping bertasbih, apa malaikat buat? Tengok ni, ini penting ni. Wa yastaghfiruna liman fil ard, dan mereka memohonkan keampunan liman, kepada siapa saja yang atas muka bumi.
Tengok ni, malaikat yang tak pernah berhenti bertasbih dalam masa yang sama juga tidak berhenti memohon dengan Allah mengampuni dosa-dosa siapa dia? Dosa-dosa manusia atas muka bumi ini yang ahli tauhid, yang bertaubat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca baru di surah-surah Ghafir dah. Baca surah Ghafir baru ni bagaimana malaikat berdoa, 3 bentuk doa tu dia. Allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi seterus hingga akhir ayat tadi. Wahai Allah, jauhilah kawan aku ini daripada neraka jahanam. Wahai Allah, bagi dia dengan syurga. Wahai Allah, bagi dia kerabat dia, keturunan isteri dia, tok nenek dia, bagi syurga dan jauhi daripada kesalahan-kesalahan. Itulah doa malaikat. Apa dia? Wastaghfiruna, ampun dosa kita semua untuk Allah bagi syurga dengan kita. Tengok malaikat yang tak terkira ramanya di atas sana tak berhenti-henti berdoa kepada syarat satu je. Kita ahli tauhid, kita beriman kepada Allah, kita beramal dengan amalan yang soleh, maka Allah perintahkan malaikat ini berdoa, dan doa malaikat ini amat-amat makbul. Ala innallaha wal ghafurur rahim. Ingatlah wahai manusia semua. Dengan doa malaikat tersebut, dengan amalan-amalan manusia tersebut, innallaha, sesungguhnya Allah itu huwa, dialah Al-Ghafur, dia akan ampun dosa hamba-hamba semua kalau ikhlas dengan dia, kalau buat semacam tadi. Dan juga Ar-Rahim, bila manusia pergi menemui Allah di hari akhirat nanti, sifat Allah yang Ar-Rahim, yakni ke-19, Allah tak sanggup lagi melihat hambanya menderita lagi di hari akhirat kerana dah berpenat dah, beramal dah, bertaubat dunia dah, beristighfar dunia, berzikir dunia, segala-galanya dunia dia penat, maka di hari akhirat nanti Allah tak sanggup lagi melihat dia berpenat. Cuma Allah akan bagi dia syurga dengan memberi segala kemewahan, keindahan dengan dia. Setelah kita mendengar begitu detail sekali, begitu mendalam lagi huraian-huraian kehebatan Allah, kehebatan malaikat, jasa-jasa Allah, jasa-jasa malaikat yang tidak terhingga, dan sifat pemurah Allah yang jauh lebih besar daripada sifat kekerasan dia, yang ini sifat jalaliyah Allah jauh lebih kecil daripada sifat jamaliyah lembut, jalaliyah keras, jamaliyah jauh lebih besar daripada sifat jalaliyah dia. Maka manusia masih lagi degil. Kenapa manusia tak nampak lagi? Kenapa manusia tak pandang lagi perkara-perkara kebenaran ini? Kenapa? Pasal kebanyakan manusia dunia ini dia tengok kepada majoriti. Manusia ini suka melihat kepada orang ramai. Kalau orang ramai beramal, dia kata benarlah tu. Tapi Islam, agama bagi pihak Allah bukan macam itu. Allah tidak melihat kepada majoriti ataupun sebahagian besar. Allah melihat kepada kebenaran. Walaupun seorang, kalau dia benar sebagaimana wahyu Allah, benar sebagaimana amal Nabi, dia tetap dikira benar. Allah dia tak kira ramai ke, sikit ke, dia tak pandang. Nabi-nabi pun dah well known, dah tahu dah dengan perangai dunia ni. Tengok apa dia. Nabi Allah Lut dilantik sebagai nabi. Satu negeri dia, seorang pun tidak ada yang beramal sebagaimana Nabi Allah Lut ajar. Seorang pun tak ikut kitab yang Nabi Allah Lut ajarkan, kecuali satu rumah saja. Cuba bayangkan, satu negeri hanya satu rumah saja beriman. Satu rumah tu rumah dia lah. Satu rumah dia pun hanya 2 orang anak dia je, isteri dia yang lain semua tidak beriman. Tengok, dari segi logiknya, kalau majoriti masyarakat di dalam negeri Nabi Lut itu buat amalan-amalan lain, sepatutnya itulah benar. Tapi Allah tak pandangnya tu. Allah pandang yang benar, walaupun seorang, walaupun Nabi Lut dan 2 anak dia saja, majoriti masyarakat negeri itu lawan dia, tak ikut amalan-amalan lain, maka Allah tak terima. Allah tengok kebenaran. Jadi kita pun semacam itu. Jangan terkesan dengan masyarakat di negeri kita ke, di kampung kita ke, kalau amalan-amalan tak sama dengan apa yang Al-Quran cerita, kalau amalan tak sama dengan apa yang Nabi ajar, sahabat ajarkan, maka walaupun majoriti, tinggalkan. Pasal yang benar yang Allah ambil kira. Kerana yang ramai tadi, dia berdasarkan akal dia saja. Tengok Allah menegur golongan-golongan yang ramai ni. Bagaimana?
wallazina takhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang ramai ini mengambil, menyeru, meminta tolong, bergantung harap min dunihi, selain daripada Allah. Dijemput, dia panggil juga. Selain Allah pun dia seru juga. Kenapa? Kerana amalan-amalan tok nenek mereka, amalan-amalan kitab mereka, pasal dia tak belajar Quran, tak faham Al-Quran, dia beramal kitab-kitab mereka tak sama dengan Al-Quran, maka mereka menyeru juga walaupun selain Allah. Wallazina takhazu min dunihi, menyeru siapa? Aulia, pelindung-pelindung. Kalau dengar setengah-setengah ustaz di tafsir Quran, dia bila jumpa aulia ini dipanggil apa? Dipanggil patung-patung berhala. Dia kata wallazina takhazu min duni aulia, dan orang-orang yang mengambil dari selain patung. Dia kata macam itu. Mereka orang yang mengambil dari selain Allah, iaitu menyeru patung-patung. Silap wallazina takhazu min dunihi, dan orang-orang yang mengambil, menyeru, minta tolong dari selain Allah, iaitu menyeru patung-patung berhala. Maka orang tak faham pasal aulia, dia kena mengaji. Apa aulia ni? Cuba tanyalah orang-orang lain yang menyeru kepada patung-patung berhala tadi. Apa yang kamu sembah ni? Apa yang kamu minta ni? Apa yang kamu ambil berkat ni? Apa yang kamu bergantung ini? Dia akan jawab, ini bukan patung besi, bukan patung buah, bukan patung yang kaki, yang tangan ramai, kaki ramai ini. Yang tangan banyak, yang kaki banyak ini ialah malaikat-malaikat. Pasal malaikat sayap banyak, tangan banyak, kaki banyak. Lepas tu kami melambangkan malaikat. Ini dewa-dewa. Bukannya patung berhala tadi, tapi roh di sebalik patung-patung tadi yang kami minta tolong, yang kami bergantung harap, yang kami rasa dia boleh tolong kami. Itu kena jelas macam itu, barulah orang faham. Kalau tidak, kami tak syirik pasal kami tak sembah berhala. Dia tak faham konsep berhala tadi. Berhala tadi bukan berhala. Siapa di belakang berhala tadi yang mereka mulia sangat, yang mereka bergantung harap sangat, yang mereka rasa boleh tolong mereka, yang mereka rasa boleh beri syafaat pada mereka, itu dipanggil aulia. Wallazina takhazu min dunihi aulia. Tengok Allah kata kita belajar surah Kahfi tu, terang Allah kata aulia ini ialah ruh-ruh di sebalik patung tadi. Tapi saya tak je belajar, kita tafsir aulia ini hanya patung-patung berhala saja. Orang tak faham. Maka Allah jawab, patung apa tu? Ruh-ruh di sebalik patung-patung tadi sebenarnya, Allah kata apa? Allahu hafizun alaihim. Allah juga penjaga mereka. Maka patung apa? Ruh-ruh di sebalik patung tadi, Allah, makhluk Allah juga. Allah buat dia, Allah jaga dia, Allah urus takbir dia juga. Kenapa kamu minta bergantung dengan dia, minta dengan dia, sedangkan aku juga jaga dia? Itu. Maka atas mereka, wa ma anta alaihim biwakil. Dan jadi bila Nabi cerita kepada masyarakat dia, tak boleh menyeru kepada selain Allah, tak boleh bergantung kepada selain Allah, tak boleh menyeru wali-wali ke dalam kubur, tak boleh menyeru roh-roh Nabi, wali-wali keramat, ataupun apa-apa ilmu lain lah, apa-apa ilmu lain, dunia lain yang kita nak popular, yang kita nak murah rezeki, yang kita nak dapat kehebatan dunia, apa-apa yang kau minta tolong tadi, rupa-rupanya mereka marah lah orang tadi. Orang Arab marah. Dia kata kita dah bertahun-tahun dah bergantung dengan kita nak pergi padang pasir, kita menyeru penjaga-penjaga padang pasir, kita nak masuk hutan, kita seru sekian-sekian, kita nak mau rezeki, kita seru sekian-sekian. Dengan Allah ini kita seru bila ada kes besar saja, nak banjir ke, kemarau panjang ke, kita minta dengan Allah lah. Benda-benda kecil ini memadai dengan aulia-aulia tadi saja. Mereka tak nak. Mereka tak nak macam itu. Maka bila Nabi tegur, ajak-ajak, mereka marah dengan Nabi balik. Maka Allah jawab, wa ma anta, dan tidaklah kamu wahai Muhammad, alaihim, ke atas orang yang kamu seru tadi supaya ikut kamu tadi, biwakil, boleh jadi jaga dia, boleh ajak dia kembali perjalanan yang benar. Tak mampu pun, kamu hanya boleh bagi tahu saja. Nampak tak? Nak cerita di sininya, kita baca Quran kepada kawan-kawan kita,
kita baca hadis pada kawan-kawan kita, kita seru untuk buat amalan sunnah kepada kawan-kawan kita, rupa-rupanya tak ada apa tu. Itu untuk kita sendiri, untuk meningkatkan keimanan kita. Allah kata Nabi pun tak mampu nak mengajak orang kepada taufik hidayah ini. Pasal Allah kata tugas aku saja yang boleh beri hidayah kepada hamba-hamba aku. Tugas kamu hanya penjaga, menyampaikan saja. Kamu tak boleh sebagai pengawal bagi mereka, nak memaksa mereka menerima akidah yang kamu sampaikan. Aku yang boleh menerima mereka. Jelas Bila kita mengulang-ulang ayat ini, kita akan nampak yakin kita dengan perkara-perkara tersebut. Ayat 7. Ayat 7 ini pun dalil tadi juga sebenarnya. Dalam saya baca dalam dengar Maulana Nadi punya tafsir untuk tahun ni, dia mengatakan ayat 7 ni pun dakwa surah tadi juga, iaitu kaitan dengan wahyu juga, iaitu ini pun dalam bentuk syariat juga. Maknanya segala dalil bukti, sama ada akidah kepercayaan ke, sama ada amalan dari segi hubungan dengan Allah ke, ataupun akhlak hubungan manusia dengan manusia dengan manusia ke, semua sekali dah Allah tetapkan dalam Al-Quran dia dalam bentuk syariat. Kalau orang tak belajar Quran, maka tak tahu benda tu, bagaimana akidah yang benar, bagaimana amalan yang benar, bagaimana akhlak yang benar. Tidak ada, pasal semua benda ini Allah kata ada dalam Al-Quran dia. Wa kadzalika auhayna, dan demikianlah segala perkara-perkara syariat, segala perkara-perkara amalan, segala perkara-perkara akidah, segala perkara-perkara yang kamu nak hidup untuk datang menemui aku di hari akhirat ini, semua aku dah letak dalam Al-Quran aku. Wa kadzalika auhayna ilaika, dan demikianlah kami wahyu pada kamu wahai Muhammad, Quranan. Dalam Quran untuk kamu baca itu semua sekali ada. Layak masuk syurga bila kamu baca dia, beramal dengan dia, faham dia, layak masuk syurga menemui aku. Quran dalam Arabian, dalam bahasa Arab ini. Jadi kami buat Quran, kami turunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada syariat. Syariat inilah untuk kamu bandingkan dengan kitab-kitab kamu belajar tadi. Kalau kitab kamu belajar tadi tak sama dengan kitab Al-Quran ini, maka tolak kitab tersebut. Maka apa dia tugas Al-Quran? Litunzira, lagi semalam dah ada dah ni. Litunzira, untuk memberi peringatan. Baca hari-hari, faham, baru dia faham, baru dia mesak dalam jiwa kita. Kalau baca jarang-jarang sekali, baca kadang-kadang, tak jadi. Kena baca, pasal dia peringatan ni orang terlupa. Baca pagi, petang lupa, baca petang, esok lupa. Jadi perlu faham Quran kan? Perlu baca walaupun dalam bahasa Arab. Peringatan litunzira, untuk peringatan ummal qura, ibu bandar. Ini tafsir mengatakan Mekah lah, untuk Mekah permulaan sekali. Ummul qura ini ialah untuk Mekah, di mana ibu bandar. Ummul Quran Fatihah, ibu Quran dah. Mekah banyak, Makkah, Ummul Qura, semua nama Mekah. Maka Ummal Qura Mekah, baca Quran di peringkat pertama di Mekah, bukan setakat Mekah saja, wa man haulaha, dan orang-orang yang sekitarnya, semua dunia lah sekali kena baca Quran, sama saja di Mekah ke, Madinah ke, Malaysia ke, India ke, China ke, bukan setakat sana saja. Quran ini perlu dibaca kepada kaum masing-masing mengikut bahasa masing-masing, supaya peringatan Allah ini difahami oleh penduduk negeri masing-masing. Penduduk negeri masing-masing. Maka itulah wa man haulaha, maka negeri-negeri masing pun sama juga. Apa dia? Wa tunzira, untuk peringatan juga. Untuk peringatan, untuk fahamlah. Bagaimana nak kata peringatan kalau tak faham? Atas fakta itulah tafsir Quran diajar dalam bahasa yang difahami oleh kaum masing-masing. Waktu zero, nak beri peringatan apa? Di antara peringatan yang Allah tekankan, yang titik beratkan, ialah peringatan macam mana? Ni ulang-ulang ya ni. Watunzira yaumal jam'i, peringatan pada hari berkumpulnya semua manusia ini. Selepas manusia mati, aku akan bangkitkan semula. Manusia semua keluar daripada kubur masing-masing, berbondong-bondong pergi menemui aku daripada mahsyar. Maka aku akan kumpulkan semua sekali manusia daripada zaman Nabi Adam hingga zaman kiamat. Maka inilah Quran akan ceritakan. Quran akan ceritakan peringatan tentang hari kiamat, hari akhirat, hari perjumpaan dengan amalan,
hari sendiri-sendiri, hari yang menakutkan. Ini Quran akan berulang-ulang cerita. Pasal apa? Kalau tak cerita, orang tak takut dengan hari akhirat. Kalau tak cerita, orang tak takut dengan hari kiamat. Dia buat sadis saja. Dia buat ala suka dengan dunia lah. Pasal apa? Pasal hari akhirat, hari perjumpaan dengan Allah tak takut. Sepatutnya makin tua kita makin takut, makin tua kita makin takut. Pasal dah dekat dengan hari akhirat. Tapi kita tak ada. Makin tua makin banyak dengan dunia. Makin tua makin banyak dengan dunia. Pasal apa? Pasal syaitan memanjakan angan-angan supaya kita suka dengan dunia. Ini kenyataan. Tanyalah siapa-siapa pun. Tanya siapa-siapa pun. Mana dia nak akhirat dengan dunia. Nescaya dia akan jawab. Seronok sangat duduk dengan dunia. Dah, petang-petang cuci kereta, nak raya tukar sport rim, tukar tayar yang besar. Pasal nak sport, nak berjalan, tukar lansir. Ada orang musim peraya ini dia sanggup mengeluarkan duit beribu-ribu ringgit untuk apa? Untuk cuci lansir. Bayangkan, seribu ringgit cuci lansir Dobby. Bayangkan. Sedangkan kalau kita infak, contohlah RM1,000 kalau kita bayar imam Syekh Qadir kita ini lah, berapa banyak dah Qadir ini. RM1,000 tu bayangkan untuk cuci lansir kedai Dobby. Masya Allah, suka dengan dunia. Pasal apa? Nak beraya. Itu belum kira kuih lagi. Belum kira kuih. Beli tu kuih ni, Masya Allah, banyak ni. Cakap tak guna. Tapi inilah. Pasal apa? Watun zero yaumal jam'i. Tak meresap dalam jiwa dia. Tak takut dengan hari akhirat. Akan tanya, kenapa kamu belanja ini? Kenapa kamu belanja itu? Kenapa kamu beli ini? Kenapa kamu beli itu? Tak meresap. Dia suka. Dia seronok sangat. Hari raya kawan-kawan datang boleh makan pelik-pelik. Seronok sangat. Bergembira. Tak tidur malam hari raya. Pasal apa? Seronoknya nak mengiah rumah, nak tunjuk kepada kawan-kawan dia. Masya Allah. Jauh lah. Suka dengan dunia. Pasal apa? Itulah bisikan syaitan. Sepatutnya watun zero yaumal jama'i. Quran ini yang memberi peringatan tentang hari akhirat, tapi manusia tak yakin. Manusia tak bersungguh memahami, berulang-ulang dengan hari akhirat. Nak tanya kabar hari akhirat, maka manusia la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya tentang hari akhirat ini. Manusia ragu lagi, manusia tak yakin dengan hari akhirat. Sebab tu manusia tidak berusaha nak pergi hari akhirat. Atas faktor ni lah, atas faktor manusia tak masuk tentang hari akhirat, maka Allah kata fariqum fil jannah. Segolongan kecil saja yang takut dengan hari akhirat, yang suka dengan hari akhirat, tak suka dengan dunia. Sebab kecil saja. Fariqum fil jannah, aku akan hadiah dia dengan bagi syurga dengan dia. Wa fariqum fis sa'ir, sebahagian besar golongan yang suka dengan dunia, nak mati pun kejar dunia lagi. Maka golongan-golongan ini sebahagian besar, wa fariqum fis sa'ir, sebahagian besar aku akan humbankan dalam neraka jahanam. Maka kena pegang betul-betul ni. Ini kena renungi, hayati, cek. Adakah kita suka sangat menghabis, cek satu hari kehidupan kita, mana banyak kita mengaji Quran, mana banyak kita buat perkara-perkara yang lara. Cek kita masing-masing lah. Cek. Insya Allah jawab. Orang lain tak tahu, hanya hati kita yang tahu muhasabah diri kita masing-masing. Setengah orang fikir yang jahat lah. Orang-orang fikir yang tak ada wahyu dalam dada dia. Dia kata zalim. Dia kata Allah ni zalim. Allah ni, dia buat kita, dia jaga kita, kenapa dia bagi neraka dengan kita? Sedangkan Allah ada kudrat, Allah ada kuasa. Sepatutnya kan senang. Allah buat kita, Allah bagi syurga, semua indah, semua seronok kita ni. Dia fikir-fikiran bodoh dia rasa macam itu. Jadi Allah jawab. Takut-takut ada kita mengatakan, peliklah Allah ni suruh kita penat-penat di dunia ni. Sedangkan kalau dia dah ada kudrat segala-galanya, sepatutnya dia terus bagi kita syurga. Dia buat satu je. Semua umat dia buat tua-tua tu masuk syurga. Tak penat-penat dah. Kita semua beramal. Allah jawab persoalan itu.
Walau sya Allah, dan jika sya Allah, jika Allah menghendaki, jika menghendaki Allah, bagaimana kamu punya fikir, kamu punya fikiran yang bodoh itu, fikir macam itu, sekiranya Allah menghendaki, la ja'alahum ummatan wahidah. Allah boleh, Allah mampu menjadikan semua makhluk-makhluk ciptaan dia, hamba-hamba ni, semua makhluk yang wahidah, makhluk yang satu, yang ni semua bagi syurga kekal selama-lamanya. Memang Allah boleh buat. Jangan tak fikir macam tu, wahai hamba. Memang Allah boleh buat. Walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Memang Allah mampu buat untuk semua hamba-hamba dia terus masuk syurga. Memang Allah boleh buat. Tetapi Allah kata, aku sifat Al-Hakim, aku sifat maha bijaksana. Walakin, akan tetapi, aku maha bijaksana. Bagaimana? Yudkhilu man yasha'u. Aku akan memasukkan sesiapa sahaja dalam syurga fi rahmatihi, dalam rahmat aku. Itu je. Aku buat ramai-ramai makhluk, aku buat ramai-ramai hamba ini, aku boleh bagi semua dalam syurga. Tetapi aku tak nak macam itu, pasal aku maha bijaksana. Aku nak hamba aku yang aku bagi syurga, dia masuk syurga dengan rahmat aku, bukan dengan amalan dia. Amalan dia bergunung, amalan dia lahir hingga dia mati, dia beramal pun tak layak masuk syurga Allah. Pasal apa? Syurga Allah ini amat-amat indah, amat-amat tinggi nilainya, tak layak untuk orang yang dikira dengan amal. Tapi manusia masuk. Pasal apa? Pasal aku maha bijaksana, aku maha besar, aku maha segala-galanya. Aku nak tahu syurga ini orang yang aku bagi rahmat dengan dia. Apa dia rahmat? Rahmat Allah ialah siapa dia? Orang yang berjuang, orang yang sabar dalam perjuangan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Bukan senang-senang masuk syurga aku tanpa di sisi aku kamu berjuang untuk pelajari ayat-ayat aku, belajar ayat-ayat aku, beramal ayat-ayat aku, dan hingga mati pun kamu buat perkara-perkara itu, sabar dalam menumpukan tumpuan dengan ayat-ayat aku. Itu je. Itu aku bagi rahmat. Jadi aku bagi rahmat kasih sayangku. Rahmat apa dia? Daripada Rahman, daripada Rahim. Aku ada sifat Rahman. Aku boleh bagi apa dunia kamu nak saja. Tapi aku akan hukum kalau kamu tak berjuang ke arahku. Tapi sifat rahim aku kesian belah. Bila kamu taat dengan aku bagi rahmat dengan aku, maka aku tak sanggup lagi melihat kamu menderita, wahai hamba. Ingat rahmat Allah kata, aku boleh bagi semua, tapi aku bijaksana, aku nak bagi orang yang aku bagi rahmat saja. Yang ni orang yang boleh guna akal dia untuk kitab aku. Orang ini aku bagi rahmat dengan dia pasal dia taat. Dia hanya sekadar mendengar kata aku, dia taat dengan aku walaupun dia tak nampak aku. Ini iman yang sempurna hamba aku ini. Tetapi kalau orang tak macam itu, orang tak yakin dengan ayat-ayat Allah, tak cana, bukan tak yakin, semua kita yakin, tapi tidak bersusah payah, bukannya hari-hari mengulang-ulang ayat Allah, bukannya hari-hari nak berjuang memahami ayat-ayat Allah, bukannya hari-hari nak menyebarkan ayat Allah, bukannya hari-hari nak pegang betul-betul ayat-ayat Allah. Golongan ini, dia apa dia? Dia ni Allah panggil orang yang zalim. Pasal Allah turunkan Al-Quran untuk akal kita, gunakan Al-Quran, baru ruh Al-Quran menjadi ruh kita hidup. Kalau ruh Al-Quran tidak ada dalam ruh kita, maka kita taubah sebagaimana bal an'am, binatang ternakan, najis, tak layak masuk syurga hamba yang tidak ada ruh Al-Quran dalam badan dia. Maka sepatutnya dia dijijik, tugas dia dibakar dalam neraka Jahannam saja. Dahsyat hinanya najis orang yang tidak ada ruh Al-Quran. Maka ini Allah panggil orang yang zalim. Tidak meletakkan benda pada tempatnya. Orang pakai songkok kepala, dia pakai buat selipar songkok dia. Maka zalim dalam ini ialah Al-Quran untuk dibaca, faham, beramal, disebar, berhujah. Tiba-tiba dia tak, malah dia belajar perkara-perkara lain. Dia belajar kitab-kitab lain. Ataupun sekadar Quran dibaca sekali saja, tak dengar peringatan demi peringatan, peringatan demi peringatan, supaya dia boleh yakin bahawasanya Al-Quran ada 3 perkara pokok: nak kenal Allah, nak kenal sunnah nabinya, dan nak yakin dengan hari akhirat. Maka Allah panggil wazalimuna. Orang-orang yang jauh dengan Al-Quran ini sebenarnya dialah orang-orang yang zalim. Malahum, bagi mereka bila mati, bila datang menemui aku, ini aku akan tanya. Aku akan tanya, adakah dunia dulu ada nabi-nabi aku, ayat-ayat aku? Kamu mesti jawab tak ada. Bila tak ada, di sana
ma lahum min waliyin. Di sana tidak ada orang yang boleh apa? Boleh wali ni. Boleh wali boleh lindung kamu dah. Sebelum azab tak ada orang boleh lindung kamu. Tapi wala nasib, dan tidak ada orang yang boleh tolong kamu. Lepas azab pun tidak ada orang berani yang tolong kamu. Satu ayat lagi. Lagi 5 minit lah. Lagi 5 minit lagi ni. Kemudian Allah ulang balik. Allah ulang zajrun. Allah ulang ayat teguran. Dah begitu detail Allah cerita tadi, begitu detail sekali Allah buat Allah buat ayat 8, Allah buat ayat 7 tadi dari segi dakwa, dari segi teguran, dari segi huraian, dari segi kudrat Allah. Manusia degil lagi, manusia Allah ulang balik teguran Allah. Allah ulang balik dipanggil i'adah zajrun, pengulangan semula teguran Allah Subhanahu wa taala. Pelik manusia di wadah cerita macam mana pun degil juga. Amin takhadhu min dunihi awliya. Tidaklah patut mereka menjadikan selain Allah ini, selain Allah tempat minta tolong, tak patut. Selain Allah tempat bergantung, tak patut mereka menjadikan selain Allah ini tempat mereka selesaikan masalah mereka dan menyempurnakan mereka. Sedangkan dalam ayat-ayat di atas, aku dah begitu detail cerita dengan hamba-Ku bahawasanya fallahu, akulah Allah. Bila sebut Allah, akulah cipta, akulah penjaga. Fallahu, akulah pencipta, akulah penjaga, akulah urus tabir. Bagi hari kiamat nanti kamu akan menemui aku balik. Huwa, dia juga al-waliyu, Allah juga sebagai pelindung, Allah juga sebagai pelindung. Wa huwa yuhyi, dan dia juga untuk menghidupkan. Al-mauta, dia juga mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah jugalah yang membuat segala sesuatu. Wahai hamba, dah kamu kenal dah aku, kamu perlu mentauhidkan aku dalam ibadat kamu, dalam akidah kamu, ibadat dengan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah, maka hanya aku saja tempat kamu perlu ibadahi. Wa makhtilaftum. Tetapi itu teori dalam Al-Quran. Tapi yang berlaku, manusia bergaduh-gaduh, manusia ikhtilaf, manusia semua sekali berselisih. Ini puncanya. Manusia berselisih. Kenapa manusia berselisih? Ada 2 perkara. Yang pertama bab akidah, yang kedua bab amalan. Bab akidah, bab amalan. Amalan pecah 2 pula. Satu amalan hubungan dengan Allah, satu amalan hubungan di antara sesama manusia. Bab akidah jelas. Semua akidah ini hanya satu saja, tidak ada perkara-perkara yang berbeza di antara ulama-ulama salaf. Semua mazhab tidak ada perbezaan mengenai perkara akidah, perkara tauhid. Dia benar hanya satu. Tidak ada tolak ansur dalam perkara akidah. Walaupun ada juga perbezaan dari segi furu' akidah, ada juga, tapi majoriti mengatakan tidak ada furu' akidah. Jadi akidah semua rukun-rukun iman semua sama. Percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul mereka, sebenarnya tu semua sama. Untuk mengesahkan Allah, malaikat-malaikat Allah, nabi-nabi Allah, kitab-kitab Allah, semua sekali mengesahkan Allah. Cuma kadang-kadang cara itu berbeza. Cara salaf, kadang-kadang cara untuk akidah itu, kadang-kadang cara ahlul kalam. Pasal apa? Pasal ahlul kalam itu terbit daripada ahli falsafah. Bila lama lepas generasi salaf yang terbaik, kurun terbaik, wujudnya para ahli falsafah, maka ahli kalam wujud bila nak membahaskan kedudukan ahli falsafah tadi. Maka di situ pun ada berbagai-bagai pandangan, berbagai cara dibenarkan. Pertama. Yang kedua, amalan. Amalan ini ialah ada perkara-perkara furu'. Maka bab-bab amalan ini kita perlu belajar dalam Al-Quran, belajar dalam hadis. Berbalik-balik. Maka dalam perkara amalan ini ada 2 perkara. Ada amalan terbaik, 3 perkara. Ada amalan terbaik, ada amalan baik, dan ada amalan palsu. Berarti mana kalau dah khilaf salaf, khilaf mazhab, maka itu tidak ada masalah. Pasal setiap mazhab ada sahabat di belakang dia. Jangan kita bergaduh bab ni. Jangan kita bergaduh bab amalan.
Pasal apa? Selagi ada dalil bukti yang dibuat oleh mazhab, maka tak kisah. Cuma beza dia ada terbaik, ada aula dan ada tidak aula. Itu je. Baca bismillah kuat, baca bismillah slow. Tak ada masalah apa itu. Pasal mazhab. Mazhab ada berbagai-bagai, dan yang pentingnya di belakang mazhab ada sahabat-sahabat Nabi. Cuma kaedah yang berbeza. Ini kita bergaduh bab amalan ini. Pertama. Yang kedua pula, tidak ada dalil bukti, itu kena tinggal. Pasal yang mana-mana amalan yang tidak ada dalil, itu kena tinggalkan. Pasal apa? Pasal itu yang sepatutnya dibenarkan. Kena tinggal itu. Maka perkara-perkara dalam Al-Quran dia cerita bab akidah. Perkara berlaku percanggahan akidah. Bila berlaku percanggahan akidah, maka manusia tak mampu nak fikir. Maka Allah kata, wa makhtalaftum fihi min syai' fahukmuhu ila Allah. Serah dengan Allah yang boleh memberi keputusan tentang akidah masing-masing. Bila pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, baru tahu. Dan keadaan yang terbaik kita ikutlah generasi salaf. Pasal itu daripada Nabi, jelas tak perlu fikir-fikir dah. Maka zalikumullahu, itulah Allah. Zalikumullah, itulah Allah. Siapa dia? Allah Rabbi. Allah yang jaga kamu, Allah yang cipta kamu daripada kamu tak lahir. Dia buat kamu daripada air mani, daripada darah. Dia buat kamu. Lepas tu dia bagi ruh. Mula kamu hiduplah perut dia lagi. Lahir, dia jaga pula. Besar, dia urus tabir pula. Itu Rabbi. Jadi memandangkan Allah lah jaga cipta kamu, Allah jaga kamu, Allah urus tabir kamu, maka sepatutnya alaihi, ke atasnya lah tawakal tu. Kamu perlu bertawakal, menyerah diri kepada dia atas dasar bila kamu selesai beramal, bila kamu selesai berusaha, bila kamu selesai memilih mana yang ada dalil, mana yang tidak ada dalil, maka beramal lah. Bekerjalah untuk dunia pun, maka lepas bekerja, lepas beramal, maka barulah tawakal tu, barulah serah dengan Allah Subhanahu wa taala. Serah dengan dia. Tawakal ini kena faham. Tawakal kalau tak berusaha bukan dipanggil tawakal. Tawakal selepas kita berusaha, barulah kita layak kita katakan tawakal. Maka wa ilaihi uni, maka dengan kepada Allah lah tempat kita kembalikan. Maka inilah tempat kita kembalikan. Maka maknanya bila Allah buka kita hidayah yang tempat kita kembali menemui dia hari akhirat, maka itulah sepatutnya kita pegang betul-betul. Kita dapat semangat nak kembali kepada Allah dengan meyakini adanya hari akhirat. Wallahu ta'ala alam. Sampai esok ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alil qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi